Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan sedang pendengar, muslimin dan muslimat yang mengikuti kelas pengajian yang diadakan di Radio IKIM. Kali ini kita meneruskan pengajian kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita telah membaca beberapa bab, beberapa pelajaran dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan teruskan lagi. Semoga dengan bacaan hadis ini akan sentiasa memberikan kita satu penambahan, bukan hanya penambahan ilmu yang saya ingin sebutkan, tapi penambahan dari sudut merasai bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan kita dan sentiasa berada dalam ingatan kita, sentiasa memberikan teguran dan peringatan kepada kita. Jadi ini caranya ialah kita tak dapat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita dapat mempelajari pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbayang pada kita kalau kita sama-sama renungkan bagaimana pesanan-pesanan ini diungkapkan di depan para sahabat, dan kita juga cuba untuk merasai bahawa pesanan itu diungkapkan pada kita. Sudah pasti kita umatnya, kita yang menjadi ingatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kitalah yang merupakan pewaris ilmu yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka merasai bahawa baginda itu bersama kita dengan hadis-hadisnya itu satu keperluan, dan caranya adalah membaca sebanyak mungkin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya teringat bagaimana sebagian ulama menyebutkan bahawa imam-imam hadis, pakar-pakar hadis, ulama-ulama hadis terkenal seperti Imam Al-Bukhari, bahkan sebelumnya seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya, mereka diibaratkan seperti disebutkan dalam beberapa tulisan dan kitab, bahawa mereka telah mendalami dan menghayati hadis Nabi sehingga telah bercampur dengan darah dan daging mereka, sehingga telah bersemadi atau tersemat dalam hati, dalam tubuh mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada mereka, mereka tahu. Dan inilah yang kita dapati daripada para ulama yang mewarisi ilmu ini, bila mereka sentiasa mengulang kaji, mengajar, belajar, menghafal hadis Nabi. Bila kita tanyakan kepada mereka, mereka dengan gembiranya dan dengan pantasnya dapat menghuraikan kepada kita ilmu daripada hadis-hadis Nabi tersebut. Ini akan diperolehi dengan masa yang panjang, dengan kesabaran yang kuat, dan juga dengan kekerapan kita merujuk kepada hadis ini. Jadi saya berharap tuan-tuan sedang mendengar tidaklah hanya sesekali belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu belajar setiap masa untuk kita dapat merasai keindahan dan merasai dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Sebab itu bila Imam At-Tirmizi mengarang kitabnya Sunan At-Tirmizi, ataupun yang kita panggil Jami' At-Tirmizi, Sunan dan Jami', beliau mengatakan bahawa sesiapa yang ada kitab di dalam rumahnya, Imam Tirmizi kata kalau siapa yang ada kitab di dalam rumahnya, kitab Sunan Tirmizi itu, maka seolah-olah dalam rumahnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap dengannya. Itulah keindahan makna yang digambarkan oleh Imam At-Tirmizi. Bagaimana bila kita berada bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud ajarannya, pesanannya, nasihatnya, kasihnya berada depan mata kita dalam bentuk hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah mereka yang mencintai hadis-hadis Nabi, kerana itu adalah sebahagian bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan lagi kelas kita, pengajian kita, kuliah kita, dengan menyambung hadis seterusnya dalam bab kelebihan solat. Kita dah pun sebut dalam kuliah yang lalu bagaimana solat itu kelebihannya begitu hebat, kedudukannya begitu hebat, dan kita telah pun melihat bersama ayat Al-Quran yang berkaitan yang disebutkan oleh penulis dalam pendahuluan bab ini. Antaranya adalah ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar yang telah kita huraikan sebelum ini, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar, bagaimana solat itu merupakan di antara kriteria penting untuk menjamin perlindungan
Allah dan Rasulnya dan juga perlindungan Islam terhadap seseorang itu. Maka jika solatnya diabaikan, maka bagaimanakah seorang Muslim itu dapat merasa tenang kerana dia telah melanggar salah satu daripada perjanjian keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyeru diri saya dan juga yang mendengar, dan sampai-sampaikanlah, sebarkanlah kepada yang lain, kepada mereka yang mengabaikan solat 5 waktu, berilah pesanan kepada mereka, janganlah dianggap benda ini benda yang remeh dan mudah, sehingga kan tidak ada lagi perasaan bersalah kerana meninggalkan rukun Islam, iaitu solat 5 waktu. Kita perlu ajak mereka, bimbing mereka, sedarkan mereka bahawa betapa solat ini penting dan ia rukun dalam hidup seorang Muslim. Hadis seterusnya ialah kita akan melihat hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada seorang sahabat yang telah kita jumpa sebelum ini, iaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin di Yaman. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan beliau, maka ada pesanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Di antara pesanan itu ialah di sini, kita dalam kitab kita ini, tuan-tuan dan puan-puan rujuk buku masing-masing, kita akan membaca hadis pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang pemimpin yang Nabi lantik untuk menguruskan satu tempat, untuk menguruskan kepimpinan di situ, untuk menguruskan ibadat di situ, untuk berdakwah di situ. Ini tugas pemimpin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan ke tempat-tempat tertentu. Utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman. Mu'adz berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Nabi utuskan aku, lantik aku ke Yaman. Dan Nabi berkata kepadaku, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan pergi ke tempat ini, kamu akan bertemu mereka ini, mereka ahli kitab. Maksud hadis ini ialah di antara orang-orang yang berada di sana ialah ahli kitab. Bukan semuanya ahli kitab, tapi di antara yang berada di sana ialah ahli kitab dan juga orang lain. Maka tugas Mu'adz bukan hanya pergi untuk menguruskan pentadbiran, tetapi lihatlah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi utuskan Mu'adz, dan ini pesanan Nabi yang pertama, yang utama, iaitu fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, serulah mereka, ajaklah mereka untuk memeluk Islam, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selayaknya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka ke arah dua kalimah syahadah, ajak mereka memeluk Islam, dakwah mereka wahai Mu'adz. Dan wa anni Rasulullah, dan juga supaya mereka melengkapkan kalimah syahadah mereka, menyaksikan bahawa aku ialah Rasulullah, kata Nabi. Jadi dua kalimah syahadah, dan kita telah pun temui sebelum ini hadis, dan kita pun baca selalu hadis daripada Ibnu Umar. Hadis adalah hadis 40. Ia adalah hadis yang ketiga, iaitu sabda Nabi, buniyal islamu ala khams. Dibina Islam itu di atas 5 tiang, 5 asas. Yang utama ialah yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian datanglah segala solat dan sebagainya. Mula dengan dua kalimah syahadah. Maka Mu'adz, kamu pergi ke sana, tumpukan kepada dakwah, mengajak seramai mungkin manusia ke arah Islam. Ini satu pesanan yang cukup hebat. Pesanan yang melibatkan memberikan keadilan, kedamaian, kejayaan kepada rakyatnya, iaitu Mu'adz kepada mereka yang di bawah pentadbirannya, di dunia dan akhirat. Bukan hanya fikirkan soal dunia, tapi fikirkan soal akhirat. Supaya mereka berjaya di dunia dan akhirat, maka serulah mereka ke arah memeluk Islam. Ini satu benda yang besar yang kita lihat dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Kemudian Nabi menyebut lagi, fa inhum ata'u lidzalik, dan selepas mereka memeluk Islam, bila ada di kalangan yang kamu dakwah itu meredai dan memeluk Islam dengan sepenuh hati, dengan mengucap, dengan tunduk dan patuh kepada dua kalimah syahadah ini, maka Nabi menyebut selepas itu, fa'alimhum, maka beritahulah mereka pula, anna Allah aftarada alaihim 5 salawat
bahawa sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas mereka 5 waktu solat fardu. 5 solat. Fi kulli yaumin wa laylah. Setiap hari, siang dan malam. Jadi, bagaimana pentingnya solat ini, maka ia dipesan kepada Muaz supaya ia diperintahkan kepada mereka yang meluk Islam, bahawa yang pertama, yang asas, yang utama, yang paling dahulu, yang patut didahulukan ialah solat 5 waktu, iaitu solat yang disebutkan oleh Nabi SAW, iftaradallahu alaihim, anallah iftarada alaihim, Allah yang perintahkan kepada mereka, Allah yang fardukan kepada mereka, Allah yang perintahkan bila dah mengucap 2 kalimah syahadah, mengakui bahawa Allah itu Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad adalah Rasul kita, maka perlu ada bukti di atas pengakuan tersebut, iaitu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dimulakan dengan solat 5 waktu. Jadi ada kaitan yang cukup besar di antara 2 kalimah syahadah dengan solat, kerana Allah yang perintahkan, dan Allah itulah yang kita saksikan, yang kita ucapkan dalam penyaksian kita 2 kalimah syahadah. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu, dan dialah yang maha berkuasa ini, dialah yang memerintahkan kamu, memerintahkan kita semua. Maka kenapa pula ada di kalangan manusia yang mengucap 2 kalimah syahadah tetapi tidak mahu menunaikan solat? Ini persoalan yang timbul, kerana sepatutnya dia mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang layak, yang patut, yang wajib disembah. Dialah Tuhan yang menciptakan kita, dan dialah Tuhan yang memerintahkan kita. Bila dia yang menciptakan kita, dia yang memerintahkan kita, maka solat adalah perintah yang besar. Maka bagaimana seorang Muslim? Sebab itu dibincangkan panjang lebar, ni kita akan jumpa nanti dalam hadis seterusnya, bagaimana beza di antara orang-orang yang tidak beriman dan orang yang beriman, antaranya ialah solat 5 waktu. Dan ulama bincang panjang, kita akan sebut nanti insya-Allah bila sampai waktunya dalam bab ini, mungkin dalam kuliah-kuliah akan datang, bagaimana ulama berbincang apakah keadaan seorang manusia yang langsung tak semayang dalam hidup dia, ataupun apakah keadaan seorang manusia Islam yang sengaja meninggalkan solat. Dibincang panjang oleh para ulama, dan menunjukkan bagaimana besarnya dosa ini dan bagaimana bahayanya pelanggaran perintah Allah ini. Para ulama membincangkan zaman bersamaan panjang lebar, dan kita akan ikuti perbincangan ini dalam hadis yang sesuai dengan tajuknya yang kita akan jumpa dalam bab ini juga, iaitu hadis yang akan datang dalam bab ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan diperlihatkan bagaimana para ulama memberikan tumpuan dan perhatian cukup besar kepada mereka yang tak solat. Jadi bandingkan dengan sikap sebahagian orang pada hari ini, yang mana solat 5 waktu ini tidak begitu penting dalam hidup dia. Ada orang boleh keluar pagi bekerja sebelum subuh dan dia tak sembahyang subuh. Ada orang yang boleh keluar makan pada waktu makan dan dia tak sembahyang zuhur. Ada orang boleh bersukan pada waktu petang dan dia tak sembahyang asar. Ada orang boleh leka di sana sini dan dia tak sembahyang maghrib. Dan ada orang boleh meneruskan aktiviti dia sehingga dia tak sembahyang isyak. Na'udzubillah. Dan ada orang tak rasa bersalah. Dia ada beza. Kalau orang tu tak sembahyang dan rasa bersalah, itu ada beza dia dengan orang yang tidak solat dan tak rasa bersalah. Ini susah, ini kronik, ini bahaya. Dan satu lagi sudut yang saya nak sentuh juga, yang mungkin sebahagian kita juga menyadarinya, iaitu bagaimana dengan ibu ayah yang tidak peduli solat anak-anak. Bagaimana dengan contohnya guru dan pendidik yang tak peduli dengan solat murid-murid. Bagaimana yang tua tak peduli kepada solat yang muda. Tidak ada lagi ataupun kurang teguran-teguran daripada ibu dan ayah kepada anak yang tak solat. Kalau ada, alhamdulillah, saya yakin ramai yang buat begitu. Tetapi ada juga ibu dan ayah yang mementingkan kesihatan, pelajaran, makanan, pakaian, penampilan anak-anaknya, ilmu mereka, kemahiran, tapi kurang memberikan perhatian kepada solat. Jadi ini sebenarnya yang susah, sebenarnya yang sukar untuk kita faham, kerana anak-anak mereka ini akan dewasa dan mempunyai keluarga sendiri. Kalau dia dibesarkan dalam keadaan ibu ayah tidak peduli tentang solat, dia pun tak kisah, mak ayah pun tak kisah,
maka kalau dia berkeluarga nanti, apa yang kita boleh harapkan, apa yang kita boleh jangkakan. Ini satu benda yang suka kerana ia membina generasi. Kita mengabaikan tentang solat ini, bukan kita abaikan solat kita sahaja, tapi ia melibatkan anak cucu generasi yang akan datang juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan nikmat yang banyak jika kita menjaga ibadah dalam tempat kita, generasi kita. Dan na'udzubillah, Allah menurunkan azab kalau begitu banyak keburukan. Sebenarnya Nabi sebutlah hadis yang lain, begitu banyak keburukan di dunia ini, maka Allah turunkan azab. Maka kita bimbang, generasi akan datang. Kita jangan hanya fikir kita sahaja. Mungkin sebahagian orang menjaga solatnya, alhamdulillah. Bagaimana dengan orang di sekelilingnya? Maka dia perlu berikan perhatian. Maka kita tidak terlambat, tuan-tuan dan puan, untuk kita sedarkan balik diri kita bahawa kita perlu menjaga solat ini dalam kehidupan kita, untuk diri kita dan generasi yang akan datang. Itu maksud yang saya nak beritahu di sini. Baik. Jadi ini pesanan Nabi SAW kepada Mu'adz. Baik. Kita pindah kepada hadis seterusnya, iaitu hadis daripada juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini, tuan-tuan, cukup hebat. Hadis yang kita akan bacakan sekarang ni. Hadis ini mengumpamakan manusia ini ibarat orang yang badannya kotor, pakaiannya kotor, badannya kotor. Maksudnya, bila kita ini manusia yang lemah, dan kita tahu kita tidak terlepas daripada sebarang kesalahan dan dosa. Ada hari kita ingat, ada hari kita lupa. Maka ibarat badan kita ini seperti badan yang kotor. Maka solat itu diumpamakan seperti air yang bersih, yang akan membersihkan tubuh kita daripada kotoran dosa. Hadis ini kita renungkan bersama, insya-Allah. Dan kita lihat di sini, cuba untuk kita lihat bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk membersihkan diri kita. Dan kita tahu bahawa kita ini banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak pernah putus asa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan jalan keluar kepada kita. Di antaranya ialah solat 5 waktu. Solat yang kita lihat berkaitan dengan wuduk juga. Begitu juga wuduk adalah membasuh dosa. Maka solat juga satu ibadat lain yang membasuh juga dosa, kotoran dosa di tubuh badan kita. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala pengasih dan penyayang kepada kita, memberikan kita banyak anugerah dan banyak ibadah yang menyucikan kita. Hadis ini berbunyi, Nabi SAW bersabda, Nabi bertanya kepada sahabat, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum. Nabi bertanya kepada sahabat. Di antara cara Nabi mendidik para sahabat ialah Nabi berbual, bersembang. Nabi bukan hanya berkhutbah dan ceramah, bukan hanya berkuliah semata-mata. Dan bila kita bercakap soal agama, kita bercakap di setiap masa. Kita boleh berbual, kita boleh bercerita, kita boleh bertanya soalan, dan kita boleh sama-sama berbincang. Bukan hanya satu hala. Macam dalam kuliah ini, memang tuan-tuan dan puan-puan mengikuti huraian yang saya berikan. Tetapi ini salah satu sahaja cara. Ada banyak lagi cara untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Nabi berbual dengan para sahabat. Keindahan Nabi ini, akhlaknya ialah Nabi boleh bercerita dengan para sahabat di mana-mana. Dan para sahabat setiap masa bersahabat dengan Nabi ini, setiap masa mendapat teguran, nasihat dan sebagainya, dalam keadaan yang serius, dalam keadaan yang ada yang bergurau, ada keadaan yang santai, ada keadaan yang ceramah, khutbah. Ini keindahan dan kasihnya sahabat Nabi ialah disebabkan inilah. Ya. Sebaik-baik orang itu ialah dia memberi manfaat kepada orang lain. Kita pun tahu, kita ada kawan, contohnya. Kita ada kawan. Kawan kita ini, duduk dengan dia, bicara dengan dia, bersama dengan dia di mana-mana, kita dapat benda baik. Maka kawan segini kita hargai. Tetapi ada juga orang yang kita kenal. Duduk dengan dia, serius ke tak serius ke, semua benda tak elok keluar dari mulut dia. So ini kita tak selesa. Dan ada juga orang yang dia tengah-tengah. Seperti bila berjumpa asyik berbuat kosong, asyik makan dan minum, asyik bercerita soal yang tak penting.
Jadi kita kenal manusia itu. Dan siapakah yang kita paling kasih? Yang pertama tadi, yang mana kita duduk dengan dia, dapat ilmu, dapat peringatan, dapat benda baik, dapat kisah yang benar. Kalau cerita kelakar pun cerita yang ada message. Kalau cerita serius pun cerita yang ada, sudah pasti memberikan ilmu. Maka inilah sebab Nabi SAW dikasihi oleh para sahabat. Kerana di mana-mana, dalam perjalanan, dalam pengembaraan, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berdiri, ketika tidur, Nabi SAW sentiasa memberi kebaikan kepada mereka yang berada di sekelilingnya. Maka Nabi berkata kepada mereka, "Ara'aitum, apa pandangan kamu, wahai sahabat-sahabatku?" Nabi bertanya untuk memberi ilmu. Kata Nabi, "Lau anna nahran bi babi ahadikum." Kalau sekiranya di depan rumah kamu ada sebatang sungai. Sungai mengalir di depan rumah. Andai kata begitu. Yaqtasidu minhu kulla yawm. Dan sungai itu merupakan tempat kamu mandi, maksudnya sungai itu berada di depan rumah kamu, dan setiap rumah itu akan membersihkan dan mandi dan sebagainya di sungai itu 5 marratin kulla yawmin, setiap hari dia akan mandi, dia akan basuh badan dia 5 marrat, 5 kali sehari. Bangun pagi, kemudian tengah hari, kemudian petang, kemudian malam, kemudian lewat malam. Maksudnya 5 kali. Kalaulah kamu, wahai sahabatku, di depan rumah kamu ada sungai yang mengalir, yang bersih, yang airnya banyak, yang bersih. Kemudian setiap rumah itu, setiap kamu perlu keluar mandi setiap hari di situ 5 kali sehari. Demi isyarat kepada 5 waktu solat itu. Bangun, mandi. Lepas tu mandi lagi. Lepas tu mandi lagi. Sungai itu di depan rumah kita. Sungai itu sungai yang bersih, yang airnya indah dan bersih. Kata Nabi SAW, "Hal yabqa min daranihi syai'?" Wahai sahabatku, orang yang buat begini, orang yang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, kemudian dia mandi 5 kali sehari dan basuh badannya di depan rumah dan sungai ini, apa pandangan kamu? Adakah masih ada kotoran di badannya? Orang ni pembersih ke tak pembersih? Ada kotor ke tak ada kotor depan rumah dia? Sampai 5 kali terjun sungai. 5 kali terjun sungai bersih badan. Adakah dia ni orang yang masih ada di kotoran di badannya? Orang yang sebegini setiap hari 5 kali mandi sungai. Sungai yang bersih lah. Jadi, apa pandangan kamu, wahai sahabatku? Adakah di badannya masih ada kotoran? Terus sahabat menjawab dengan sepakat. Mereka berkata, "La yabqa min daranihi syai'." Memang tak. La yabqa min daranihi syai'. Orang kalau dah begini cerita dia, sungai itu bersih di depan rumah dia, dia mandi 5 kali sehari, memang dia bersih. Cerita mudahnya, orang ni orang yang paling bersih. Setiap kali, setiap hari. Maka Nabi SAW memberikan maksud perumpamaan itu, yang kita pun pernah dengar hadisnya, kita pun boleh faham. Nabi sebut, "Fadzalika mathalus salawatil khams." Itulah perbandingan solat 5 waktu. Itulah perbandingan solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu, solat itu ibarat kita membersihkan badan daripada kotoran dosa. Solat itu air yang bersih, yang mengalir, yang membersihkan tubuh kita daripada kotoran dosa 5 kali sehari. Dan kata Nabi SAW di hujung hadis ini, "Yamhullahu bihinnal khataya." Allah SWT menjadikan solat itu sebab untuk Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, perempuan sedang pendengar sekalian, bukan satu benda yang kecil solat 5 waktu ini. Nabi SAW mengumpamakannya seperti sungai yang bersih, dan mengumpamakan seseorang yang ada kotoran di badannya itu, dia bersihkan dirinya 5 kali dengan menunaikan solat, ibarat dia mandi 5 kali sehari dengan air yang bersih, membersihkan kotoran di badan, dan solat membersihkan kotoran di dalam hati, kotoran dosa yang hanya Allah SWT yang tahu. Kita lihat manusia pada hari ini, badannya bersih, pakaiannya bersih. Wallahu a'lam, adakah dirinya itu bersih di sisi Allah SWT? Kita boleh pilih untuk memakai pakaian yang bersih
dan berada dalam keadaan yang paling disenangi oleh manusia. Tapi kita juga tahu bahawa bukan luaran sahaja yang kita akan diukur nanti. Dalaman kita juga perlu. Maka bersihkanlah tubuh dan jiwa. Bersihkanlah zahir dan batin. Bersihkanlah diri dan hati. Bagaimana? Bersihkanlah dengan solat 5 waktu. Maka setiap kali, insya-Allah, saya berharap jadi saya dan tuan-tuan, setiap kali kita semua melangkah untuk menunaikan solat, ketika menunaikan takbir, mengangkat takbir, kita menyadari inilah cara kita bersihkan diri kita daripada dosa. Ya Allah, aku datang untuk solat, maka bersihkanlah diriku daripada kotoran dosa. Ketika kita menunaikannya, kita sedar bahawa setiap pergerakan kita adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas kita menunaikannya dengan penuh tumpuan fokus dan khusyuk, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan peluang untuk aku sekali lagi solat. Setiap waktu yang aku temui saya beri peluang hidup untuk membersihkan diri, untuk mandi di sungai ini, untuk bersihkan diri kotoran dosa ini dengan solat ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang mukmin yang berilmu, dia akan tunaikan ibadahnya dengan makna yang lain daripada orang yang tidak berilmu. Dia merasai wuduknya, kita baca dulu, ialah pembersihan dosa. Dia merasai solatnya ialah penyucian jiwa. Maka inilah solat yang kita harap akan diberikan pahala kepada kita di akhirat, dan akan membersihkan jiwa kita di dunia dan akhirat, dan akan menjadi kekuatan jiwa kita menghadapi cabaran dunia. Bukan solat yang sekadar melakukan pergerakan luaran tanpa hati yang menyedari hakikat makna solat yang sebenar. Dan kita harap bahawa dengan bacaan kita hadis-hadis ini, saya amat berharap bahawa tuan-tuan dan puan tambahkan lagi maklumat tentang solat ini dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihuraikan oleh para ulama, agar kita dapat nikmat dalam menunaikan solat, dapat kelezatan menunaikan solat. Solat dalam keadaan menyedari kelebihan dan rasa puas dan lega. Ini yang kita nak sebenarnya. Inilah kemanisan iman, iaitu menunaikan ibadah dalam keadaan lega dan tenang. Dan inilah juga tanda keimanan. Dalam hadis setengah disebutkan, bila kita beribadah, kita gembira dan seronok dan lega, itu tanda kita beriman, iman kita tinggi. Maka di antara cara untuk mendapatkan kelezatan ibadah ialah dengan mencari ilmu tentang ibadah tersebut. Pelajarilah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada kuliah-kuliah di masjid dan surau dan di mana-mana sahaja tentang solat, pelajarilah ilmu itu. Sama ada tentang luaran atau dalaman, semuanya akan membantu kita untuk setiap kali kita solat, itulah peluang kita untuk memperbaiki solat tersebut. Dia ibarat orang yang mahir dan pakar melakukan satu tugas, maka setiap kali dia melakukannya, dia makin cekap dan makin mahir. Maka itu kita nak, bila kita solat makin lama, makin khusyuk, makin tenang, makin gembira, makin lazat. Allahumma amin. Semoga kita mendapat nikmat itu. InsyaAllah kita akan teruskan dalam kuliah akan datang dan melihat lagi hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab kita ini, Mukhtasar Riyadhus Shalihin, tentang kelebihan solat, ibadah yang hebat, dengan ganjaran yang hebat, dengan redha Allah. Dan semoga dengan keberkatan kita melakukan ibadah ini, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita, karena kita ni manusia yang tidak pernah lekang daripada kesilapan, tidak pernah sunyi daripada kesalahan. Semoga Allah ampunkan kita semua. Semoga Allah SWT memberi kita kelezatan dalam menunaikan ibadah solat ini. Semoga kita dapat meneruskan lagi pencarian ilmu kita untuk menambah baikkan ibadah kita dan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kita akan sambung kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.